Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah taala. Malam ni kita masuk malam ke-15 Ramadan. Kita telah sampai separuh daripada bulan Ramadan tanpa kita sedar. Berbaki lagi separuh bulan. Sebagaimana kita ketahui bahawa syahrul Ramadan, syahrul Quran, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Pada malam ni saya nak membentangkan sikit tajuk berkaitan dengan bacaan Al-Quran secara tartil yang diperbahaskan oleh para ulama. Qauluhu ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim warattilil qur'ana tartila warattilil qur'ana tartila. Firman Allah yang bermaksud, dan bacalah Al-Quran secara tartila. Apakah yang dimaksudkan dengan tartil? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita baca Quran secara tartil, makna secara ringkasnya kita kata secara baik, perlahan, betul bacaan. Ada yang mengertikan membaca dengan berlagu, memperelokkan suara. Jadi insya-Allah malam ni kita nak lihat apa maksud ayat warattilil qur'ana tartila. Baik. Ibnu Manzur dalam antara para ulama, Ibnu Manzur antaranya menyatakan bahawa makna tartil itu ialah sebaik-baik bacaan, secara jelas dan terang, serta dibaca perlahan-lahan. Pertama sekali, bila kita baca Quran, kita kena baca dengan suara kita yang paling elok. Membaca dengan sebaik-baik bacaan. Kemudian bacaan itu mestilah jelas dan terang. Nanti kita lihat pandangan ulama lain apa yang dimasukkan bacaan yang jelas, iaitu dari segi fasahah, dari segi ucapan, huruf-hurufnya satu persatu tu dengar dengan jelas, dan dibaca dengan perlahan-lahan. Ini dikuatkan dengan hadis fi'li atau sunnah fi'liyah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'ana ayatan atau kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila membaca Al-Quran, baginda membaca satu ayat, dibaca satu ayat, sehingga diriwayatkan selang antara ayat itu baginda diam. Macam contohnya kalau baca surah Fatihah tu, Alhamdulillahi rabbil alamin, Nabi diam. Sebelum masuk pada ayat yang seterusnya, Ar-Rahmanir Rahim, Nabi diam. Maliki Yaumiddin, macam tu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan makna tartila, iaitu baca Quran dibaca dengan bacaan yang jelas, terang makhrajnya, serta perlahan-lahan. Sama
lebih kurang samalah. Jelas terang dan jelas makhraj ni mana tempat keluar huruf. Yang ini biasa orang tidak menitik beratkan, ya. Kalau nak lihat kefasihan seseorang itu membaca Al-Quran, tiap-tiap huruf itu dibunyi dengan jelas, ya. Contohnya orang baca huruf kha, akhraja. Kalau baca dengan terang, raja, ya. Kalau huruf ra tu mati, ya, abtar. Kalau orang baca abtar, kadang tuan-tuan kalau dengar orang baca Quran dalam solat ke apa, kadang tak dengar inna a'tainakal kautsar, kal kautsar, inna syani'aka huwal abtar, abtar, ya, huruf ba pun bunyi abtar, tar, ya. Huruf yang bersifat angin, ya, huruf ta, dengar. Setiap huruf tu dibaca dengan hak-haknya dibaca. Jadi ini kena belajarlah, ya. Sebab itu Quran dipelajari secara musyafahah. Kita ambil daripada bacaan guru kita. Guru kita diambil daripada guru dia. Sebab itu kalau tradisi mengambil Quran diambil secara bersanad. Siapa yang ada peluang lah, kita ambil Quran secara bersanad, mana guru kita tu dia ada susur galur riwayat bacaan itu daripada guru dia sampai pada Nabi SAW. Saya sempat ambil sanad Quran. Memang kalau setengah orang tak kata apa, sekejap je belajar tak minat, ya. Nak membetulkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim pun kadang-kadang lama, seminggu 2 minggu. Orang kita tak nak, orang kita nak cepat habis, ya. Dibaca setiap huruf itu dengan jelas, ya. Kadang-kadang kita baca ikut lidah kita, ya. Jadi dibetulkan satu-satu, makan masa. Jadi bacaan tartil dengan maksud tadilah bacaannya terang, jelas, setiap hurufnya jelas, makhraj hurufnya, dan dibaca secara perlahan-lahan. Ini bermakna bahawa tartil ialah bacaan yang penuh berhati-hati, ya. Sempurna tajwid, ya. Tajwid ni apa makna tajwid? Tajwid ni makna memperelokkan, ya. Bacaan dia dipanggil bacaan mujawwad. Orang yang baca secara mujawwad makna dia baca dengan memperelokkan bacaan, ya, dengan makhraj serta alunan bacaan yang menarik tanpa kegopohan. Dia bukan macam laju tak tentu, ya. Kalau kita dah biasa baca Quran betul, tak apalah nak baca laju tapi masih dalam mana tak melanggar hukum-hukum bacaan. Rasulullah SAW membaca Quran dengan tartil serta suara yang baik. Ini dijelaskan dalam hadis berikut. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis daripada Anil Bara ibn Azib radhiyallahu an qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra wat-tini waz-zaitun fil Isha wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawahul Bukhari. Baik. Daripada Al-Bara bin Azib, seorang sahabat radhiyallahu anhu, dia kata, aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Wat-Tini Waz-Zaitun dalam solat Isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi imam. Baginda menjadi imam dan aku dengar dia baca surah Wat-Tini Waz-Zaitun.
Aku tidak pernah mendengar seorang yang lain membaca lebih baik daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau orang kata baca, siapa baca Quran paling bagus? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menerima wahyu, dia membaca dengan sebaik-baik bacaan, dan diajarkan para sahabat pun begitu. Wallahu alam. Siapa lagi lepas Nabi? Selepas baginda SAW, siapa lagi sahabat yang baca Qurannya bagus? Saya pakai satu pandangan, iaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Ubay bin Ka'ab, kerana ini dijelaskan dalam hadis, ya, mengenai bahawa Nabi SAW sendiri memuji Ubay bin Ka'ab kerana Allah juga menyebut namanya di langit, ya, dengan membaca surah Al-Bayyinah. Kalau kita lihat dari segi tarikh, ya, dari segi sejarah, selepas wafatnya Nabi SAW dalam bulan Ramadan, sahabat-sahabat datang ke masjid solat malam. Mereka solat berkumpulan-kumpulan, dan ada yang solat sendiri-sendiri, solat masing-masing. Dan ketika mana Sayyidina Umar bin Khattab melihat keadaan itu, ya, Sayyidina Umar rasa tak seronok tengok, ya. Kalau zaman Nabi SAW, pernah baginda mengimamkan solat dalam 2 malam. Kemudian lepas tu Nabi tak keluar daripada rumah. Antaranya ialah baginda SAW merasa bimbang sekiranya Allah Ta'ala memfardukan qiyam Ramadan, ya, solat malam Ramadan, nanti jadi berat kepada para sahabat. Jadi solat sendiri-sendiri. Nabi SAW pun solat di rumah. Sayyidina Umar bin Khattab berpandangan, selepas wafat Nabi SAW tidak ada lagi wahyu yang turun, tidak ada lagi syariat yang baru. Jadi kebimbangan Nabi SAW itu tidak ada lagi pada zaman dia, masa zaman dia jadi khalifah. Maka dia melihat lebih baik orang Islam mendirikan solat malam Ramadan secara berjemaah. Tak payah lagi buat kumpulan-kumpulan masing-masing kecil-kecil, ya, masing-masing dikumpulkan semua dan diimamkan oleh Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab ni antara yang bacaannya paling baik selepas Nabi SAW. Okey. Kita lihat pula hadis yang lain juga daripada Al-Bara'. Anil Bara' radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, thumma zayyinul Qur'an bi aswatikum fa inna as-sawta al-hasan yazidul Qur'ani husna. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim An-Naisaburi dalam Al-Mustadrak. Maknanya dia, Imam Al-Hakim meriwayatkan hadis ini menurut syarat periwayatan Imam Al-Bukhari. Apa maksud hadis ni? Daripada Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu an, sahabat yang sama yang meriwayatkan hadis tadi. Dia kata bahawa Rasulullah SAW bersabda, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah bacaan Al-Quran dengan suara kamu. Ya, di sini dengan maksud perelokkan suara kamu ketika baca Quran. Perelokkan suara kamu ketika baca Quran. Ini kerana suara yang baik akan menambahkan lagi keelokan Al-Quran. Baca Quran sesuai dengan kedudukan Al-Quran itu sebagai kalamullah. Ya. Hadis ini menyokong tentang penggunaan suara yang baik ketika membacakan Al-Quran. Ada hadis lain, ya, yang disebutkan di sini,
Dia kata Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani yaqulu qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kata amal fathi fi al-maysir lahu surah al-fath ala rahilatihi faraja'a fi qira'atihi. Hadis ini diriwayatkan, ya, dia tak sebut riwayat mana. Riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Baik, Abdullah ibn Mughaffal dia meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, membaca suratul Fath pada tahun pembukaan kota Mekah. Tahun bila kota Mekah dibuka? Iaitu pada tahun ke-8 Hijrah, ya. Peristiwa pembukaan kota Mekah atau Fathu Mekah berlaku pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Dan dia berlaku bulan Ramadan. Jadi diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW membaca suratul Fath di atas kenderaan baginda, iaitu di atas unta. Nabi naik unta baca Quran, baca suratul Fath, dan baginda membacakan dengan tarji'. Faraja'a fi qira'atihi. Para ulama menghuraikan makna tarji', iaitu membaca dengan suara yang merdu. Nabi SAW baca dengan suara yang merdu. Ini juga menjadi dalil kepada kita bahawa membaca Al-Quran di mana-mana sahaja, termasuklah ketika kita menaiki kenderaan, ya, sama ada hari ini kita naik kereta ke, naik motor ke, boleh baca Quran. Kalau orang tanya apa hukumnya, pertama kita kata harus, ya. Baca Quran tu ada pahala. Soal baca ketika naik kenderaan harus. Tapi kalau kita melihat keumuman maksud rahilah itu ialah kenderaan, apa-apa jenis kenderaan, maka saya juga suka menyatakan sunnah. Kalau kita lihat para sahabat pun biasa membaca Quran ketika naik keldai, ketika naik kuda, ya. Antaranya Sayyidina Umar bin Khattab diriwayatkan ketika mana Abu Ubaidah Al-Jarrah telah berjaya membuka kota Syam, ya. Pemimpin di Syam, pemimpin Kristian, dia nak serahkan kunci Baitul Maqdis, dia nak minta khalifah sendiri datang. Mana dia nak serahkan secara simboliknya Baitul Maqdis dan bumi Syam itu, ya, kepada khalifah secara terhormat. Dia tak nak bagi pada tentera, dia nak pemimpin kamu datang. Dan diriwayatkan bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab menunggang unta dengan bergila-gila dengan pembantu dia, membaca surah Yasin. Satu pandangan lah, satu riwayat. Catatan sejarah menyatakan dibaca surah Yasin, habis baca dia turun, pembantu dia pula naik baca, bergila-gila untuk sampai ke Syam. Jadi membaca Al-Quran ketika menunggang kenderaan ni adalah perkara biasa dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat, ya. Bahkan Nabi SAW pun solat sunat di atas rahilah, iaitu di atas unta, ya, di atas unta baginda. Cuma apa yang kita ambil pada hadis riwayat Muslim ni tadi ialah baginda ketika membaca suratul Fath, kebetulan berkenaan pula dengan pembukaan kota Mekah masa tu, baginda membaca dengan bacaan yang baik, dengan suara yang merdu. Okey. Kita lihat pula apa hukum kita membaca Quran dengan memperelokkan bacaan, memperelokkan suara. Okey. Ada banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang perkara ini. Antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yughanni bil Quran." Okey. Hadis ini
diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis sahih. Okey. Apa maksud yughanni bil Quran dalam hadis ni? Dan apa maksud laisa minna? Pertama sekali kalau kita terjemah makna laisa minna, maknanya Nabi SAW seolah-olah tak mengaku umat, bukan daripada kalangan kami. Bukan daripada kalangan kami ni biasanya berat lah. Tapi tak semua lafaz hadis membawa maksud begitu. Contohnya orang yang merubah ciptaan Allah daripada laki-laki nak jadi perempuan, yang tu memang Nabi memang betul lah, laisa minna, Nabi tak mengaku dah. Tapi tuan-tuan perempuan, dia ada lafaz hadis macam ni, dia cuma nak menunjukkan betapa perkara tu besar. Taklah sampai Nabi tak mengaku umat. Man ghasyana falaysa minna. Contoh, siapa yang menipu dalam jual beli, dia bukan di kalangan kami. Bukan makna dia terkeluar daripada agama Islam. Kita tahu meniaga ni banyak orang menipu meniaga, kan, jual beli, tahu. Tapi taklah sampai jadi kafir atau keluar daripada agama Islam. Maksudnya perbuatannya itu berdosa besar, minal kabair. Menipu dengan jual beli dalam timbangan, menipu dalam meniaga, jual barang tipu duit orang, berdosa. Tapi taklah sampai jadi kafir ataupun terkeluar daripada agama Islam. Termasuklah hadis ini. Laisa minna ini bukanlah nak menunjukkan terkeluar daripada agama Islam, tapi nak menunjukkan betapa tidak mengikut panduan kami. Laisa minna man lam yughanni bil Quran, dengan maksud dia baca Quran tak ikut cara kami. Taklah sampai jadi Nabi tak mengaku umat, bukan macam tu. Bukan daripada golongan umat kami siapa yang tidak memperelokkan bacaan Quran. Yughanni juga boleh dengan makna berlagu. Dibaca dengan irama ataupun lagu yang baik. Jadi hadis ini menunjukkan perintah supaya memperelokkan bacaan bagi qari Quran, qura. Orang nak baca Quran, dia suruh baca dengan suara yang baik, dengan lantunan yang baik, dengan sebutan huruf yang jelas. Okey. Cuma para ulama diterangkan sini apa makna yughanni dalam hadis yang dibacakan tadi. Ibnu Jauzi berkata perkataan at-taghanni mempunyai beberapa maksud. Iaitu pertama dia kata tahsinus saut. Tahsinus saut, iaitu memperelokkan suara. Sebab itu kalau tuan-tuan pernah dengar lah, orang kata bila pelajar-pelajar tahfiz tak boleh makan pedas, pelajar tahfiz tak boleh minum ais, tak boleh minum air sejuk. Dulu orang tanya saya kan, ustaz ada dalil ke ustaz, anak saya belajar Quran ni, ustaz dia kata tak boleh makan pedas, tak boleh makan. Tak tahu ustaz dia nak makan pedas tu, tak bagi anak murid makan. Saya kata tak ada dalil. Mana ada dalil Nabi kata jangan makan cili ke, jangan minum air batu ke? Tak ada. Tak ada. Jadi itu sebenarnya lebih berkait dengan supaya orang yang menghafal Quran ni jaga suara dia. Ini kita ambil dalil umum. Dalil umum ataupun maksud daripada hadis ialah orang yang baca Quran memperelokkan bacaan dan memperelokkan suara. Jadi apa-apa perkara yang boleh menyebabkan suaranya itu jadi tersekat-sekat ke, batuk ke, tekak pedih ke, maka perkara itu dielakkan. Bukan makna berdosa, bukan makna makruh. Saya kalau kata makruh pun saya kata tak. Kalau ada pelajar tahfiz, imam-imam kita nak makan pedas, nak makan sambal, makanlah. Kita nak kata makruh tu dalil apa kita nak pakai? Kita ambil kaedah umum saja, mana kalau dia makan pedas, dia minum ais sekalipun, tapi suara dia elok, minumlah, makanlah.
tak ada masalah. Okey. Jadi tahsinus saut itu makna yughanni bil Quran. Kemudian dia kata makna yughanni bil Quran juga ialah al-istighna, iaitu merasa kaya, merasa cukup dengan Quran. Sebab itu maksud yughanni tadi bukan saja makna melagukan bacaan. Yughanni juga boleh dengan maksud seseorang itu bila dia baca Quran, maka itu ibadah dia yang paling baik selain solat, selain daripada solat. Kerana Quran itu ialah zikrullah. In huwa illa zikrul lil alamin. Quran itu adalah peringatan bagi sekalian alam. Jadi para ulama membahaskan tentang zikir. Tuan-tuan boleh berzikir dengan menyebut tasbih subhanallah, 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 subhanallah. Tuan-tuan boleh berzikir dengan membaca tahmid alhamdulillah, 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 atau takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, atau tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu semua tu zikir. Tapi zikir yang paling baik pandangan jumhur ulama ialah baca Quran. Membaca Quran adalah zikir yang paling baik, yang afdal. Yang afdal, ya. Kalau kita tanya zikir mana yang afdal, baca Quran. Surah apa? Surah apa-apa pun, ya. Nak baca ayat kursi ke, baca surah Yasin ke, baca apa pun, adalah zikir yang paling baik. Disokong dengan hadis di kulli harfin bi asyri hasanat. Tiap-tiap satu huruf yang kita baca dapat 10 ganjaran pahala. Itu baca Quran. Jadi maksud yughanni tadi selain daripada memperelokkan bacaan, ya, Ibnu Jauzi mengatakan bahawa maksudnya adalah istighna. Orang yang baca Quran dia merasa cukup, merasa kaya dengan amalan membaca Quran. Ya. Banyak amalan nak buat. Nak sedekah lagi, nak itu lagi, nak ini lagi, macam-macam amalan. Tapi kalau berpada dengan baca Quran pun pahala dia cukup besar. Ya, begitu. Kemudian dia kata maksud yataghanni bil Quran ialah at-tahazzun. At-tahazzun iaitu membaca dengan khusyuk, dengan lembut, dengan halus. Iaitu kalau membaca ayat-ayat berkaitan azab, hendaklah merasa sedih, merasa takut. Tahazzun makna sedih, bersedih. Jangan baca ayat-ayat berkaitan dengan neraka happy pula, kan? Buat irama yang seronok pula. Dia biar baca kalau ayat itu berkaitan ayat-ayat azab, ayat-ayat berkaitan dengan neraka, ya, dibaca dengan tahazzun, ya. Senang ceritanya baca tu dengan nada yang sedih sesuai dengan bacaan. Kalau ayat berkaitan syurga, mana dibaca dengan nada yang sesuai. Itu maksud dia. Sehingga diriwayatkan bahawa Nabi SAW menganjurkan kalau boleh menangis. Kan? Kalau boleh menangis. Makna lain, ya, yataghanni bil Quran dengan maksud dia kata at-tashaghul bihi. At-tashaghul bihi makna sibukkan diri dengan bacaan. Tak usah sibuk benda lain. Lepas itu antara adab kita dengan orang baca Quran, kita ni kurang baca. Kita tengok orang baca Quran, antara adab kita ialah pertama dengar. Ya, dengar bacaan dia. Itu pun perintah dalam Quran pun macam tu, kan? Jangan bila tengok orang baca Quran kita jumpa dia assalamualaikum, macam sihat. Jangan nak ajak dia berbual-bual. Kita dianjurkan fastami'u lahu wa ansitu. Quran suruh dengar dia baca dan diam. Okey? Itu adab kita. Kerana orang yang membaca Quran disuruh dia tasyaghul bil Quran. Sibukkan dengan bacaan tu, fokus pada bacaan, tidak dengan benda-benda lain. Dulu saya ambil sanad Quran ni, saya cerita tadi, ambil sanad Quran. Dengan saya tu ada satu orang pelajar Afrika, dia khatam.
Kita orang tak khatam lagi, dia khatam. Jadi Syekh buat majlis sikit untuk dia. Ada buah kurma, ada kismis, ada macam jamuan sikit lah. Jadi habis dia baca sampai juzuk yang akhir lah dia baca. Syekh doa, ya. Lepas tu kawan-kawan pun baca. Dia sibuk main handphone, ambil gambar orang. Maknanya majlis dia lah, orang meraihkan dia. Dia ambil gambar orang, ambil gambar video. Lepas tu Syekh tegur dia. Dia kata, aku buat majlis ni untuk engkau, tapi engkau buat spoil. Engkau merosakkan suasana ni. Patutnya bila Quran dibaca, meraihkan engkau khatam Quran. Dia khatam dengan hafalan 30 juzuk. Engkau sibuk dengan benda lain. Kau sibuk ambil gambar, kata. Kau patutnya kau duduk je diam-diam dengar bacaan. Jadi kita disuruh tasyaghul bil Quran. Kalau Quran dibacakan, sibuk. Bagi yang orang baca, fokus dengan bacaan. Bagi kita ni, sibukkan diri dengan mendengar, tidak dengan perkara-perkara lain. Macam tu. Itu adab. Adab dengan Quran. Ni tak, orang tengah baca Quran, dia pergi tengok YouTube sebelah tu. Ni semua kategori apa? Kategori kurang adab dengan Quran. Okey. At-talazzuz, dia kata at-talazzuz wal istihla, iaitu hendaklah berlazat-lazat dengan bacaan. Kita baca tu sedap, seronok baca. Itu antara adab-adab kita bila kita berinteraksi dengan Al-Quran. Okey tuan-tuan, dia kata itulah antara maksud laisa minna man lam yadghanni bil Quran. Ya, hadis sahih. Jadi kita tuan-tuan nak buat setakat mana orang kata, ustaz saya bacaan suara tak sedap, ustaz saya baca tersangkut-sangkut. Tak apa. Orang yang baca Quran tersangkut-sangkut ni, dia dapat 2 pahala. Satu pahala bacaan, tiap-tiap huruf tu, likulli harfin bi 10 hasanat. 2, dia dapat pahala ijtihad. Pahala apa? Pahala dia bersungguh-sungguh. Ada orang bacaan boleh baca Quran bagus-bagus, tapi tak baca, malas. Dia susah payah pun dia baca juga. Ya, jadi mudah-mudahan kita semua ni termasuk di kalangan ahlul Quran. Sikit sebanyak, separuh lagi Ramadan yang akhir ni kita perbanyakkan baca Quran. Baik tuan-tuan, itu saja. Cuma di hujung ni ada sikit pengumuman. Malam ni ada pihak NGO yang buat wakaf Quran. Ya. Tuan-tuan nak memiliki Quran pun boleh, nak wakaf, serah kepada sekolah tahfiz dan sebagainya pun ada pihak yang akan menguruskan. Nanti boleh berurusan lepas solat tarawih. Yang kedua, infak buah tamar. Nak beli malam ni dia bawa 10 pack je, 10 kotak. Tapi kurma jenis ni hendak diinfakkan kepada golongan asnaf. Tuan-tuan nak beli, tengoklah berapa yang ada tu, dapatlah. Kalau tuan-tuan tak dapat, beli sendiri, kita boleh niat infak untuk diagih-agihkan kepada golongan asnaf. Yang ketiga, ada buku-buku yang dijual oleh Pustaka Ummah, ya, buku-buku karangan Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang berkaitan dengan fiqh Ramadan dan tadabbur Al-Quran. Saya ada buku ni, memang eloklah untuk tuan-tuan, ringkas saja, ringkas dan padat. Boleh dapat lepas solat dan di luar sana. Yang ketiga, macam biasa, tabung infak fi sabilillah masjid. Pihak masjid telah bersetuju. Kutipan malam ni kita nak agih-agihkan kepada guru-guru agama yang terjejas pendapatannya, akibat daripada masalah ekonomi yang melanda kita sekarang. Jadi itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat bersama untuk kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.